Okay, sebelum ni saya kata hydrogen atom kan, bukanlah silap lah sebenarnya kan. Sebenarnya 5.5 ialah elektron spin. Okay, asal usul elektron spin ni. Alright. So, dalam topik yang sebelum ni, dalam Zeeman effect, kita dapati bahawa satu atom tu, kalau kita okay, kita balik ke gambar rajah ni. Okay, so satu atom tu kalau dia tak ada magnetic field, kita akan dapat satu line saja, spectral line, one spectral line only. But when we put the atom or a sample in the magnetic field, it will be splitted into several lines due to the magnetic moment. So, interaction between the magnetic moment and the magnetic field. Okay, so this magnetic moment and the magnetic field, so it will switch the orientation. So the switching involve energy. So it's an absorbed energy and it's a release energy. So we have a splitting of energy. And then how many splitting depends on the quantum number ml. Okay, ml pun quantum number. Alright, now we go when the scientists actually found that this one, so it is called normal. However, they also found that if in Zeeman effect we found that the splitting is in an odd number. Kan, odd number maknanya sometimes 3, 4, 3, 5, 7 odd number. That means we can understand that the middle, the original energy is split up or down, so it's symmetry. But however, they also found that certain atoms, it is splitted into even number. Okay, so macam ada pair, ada pasangan. Ini pasangan dia okay, ini pasangan, ada 3 pasangan. Ini 3 pasangan macam ni kan. Okay, so they found that bukannya split 3, ada split 4, split 2, split 4, split 6. Maksudnya macam mana boleh ada macam tu? So satu hal lah. Lepas tu ada juga ditemui bahawa even tak ada magnetic field pun, dia boleh nampak ada very small splits in a single slit. Maksudnya, maknanya kalau dia ada macam ni, sebenarnya dia bukan macam ni, dia ada lagi dalam tu, dan dia double. Okay, jadi kat sini memberi maksud bahawa splitting tu boleh wujud dalam even number, bukannya odd number. So macam mana nak explain pula? Sebab setakat ni dah berjaya dah nampaknya untuk explain the splitting due to the magnetic field. So apa yang berlaku sebenarnya kan? Okay, so dalam satu eksperimen yang dilakukan oleh Stern Gerlach, dia dah ada satu dia ada atom lah. Okay, atom, bukan cahaya tau, atom tau. Atom, mana atom tu melalui so bukannya light yang melalui atom tu, sebab dia ni oven. So bila oven, atom panas. So bila panas, atom tu keluar. So kita ada atom tu melalui slits tu, dan dia lalukan kepada magnet. Okay, so when bila dia melalukan kepada magnet, didapati bahawa terdapatnya komponen, splitting of component kat sini. Okay, ada splitting of component. Maknanya atom tu akan attack the glass plates, dan dia akan nampak lah ada splitting. Ada splitting. Okay, so berapa banyak splitting yang dia dapat? Dan dia dapati bahawa splitting tu even number. So sama ada 2 ataupun 4 macam ni, ataupun 6 macam tu. So maknanya dia akan dapat dia dapati bahawa atom tu kan, bila ada deviation disebabkan oleh magnetic field ni, ini menunjukkan atom tu ada angular momentum.
Kenapa? Si angular momentum ni, kerana angular momentum melibatkan pergerakan sesuatu objek. So dalam hal ini pergerakan elektron. So apabila ada pergerakan elektron arah ke sini contohnya, so bila elektron terhasil maka ada ada current. Bila ada current, ada magnetic field. Sebab current induce magnetic field. So kita belajar juga bila ada current mesti ada magnetic field. So magnetic field itu seolah-olah dia ialah jarum kompas. So bila jarum kompas kita kenakan external magnetic field, kita boleh, so, kalau kompas tu ke atas kita boleh sengitkan dia ke sini. Kalau dia ke bawah kita boleh sengitkan ke sini. Jadi dan dia depends kepada dalam sebelum ni dia depends kepada nilai ml. Jadi dan jumlah bilangan ni bilangan splitting tu bergantung kepada ml dan juga sesuatu yang kita tak fahami sebabnya kat sini dia dapat nilai ada sepatutnya apa yang kita belajar sebelum ni splitting tu boleh sama ada bentuk odd number kan, which is 2L plus 1. L plus 1 bilangan dia. So L tu ialah angular quantum number atau kan angular momentum. Jadinya sebenarnya maknanya bukan ada sesuatu, ada tambahan kat situ. Sebabnya kalaulah 2J campur 1 ialah even number, maka J ni mestilah bernilai setengah kan, setengah. Teruklah saya punya ni, komputer saya dah slow. 3/2 ada istilahnya. Okay, so kalau macam tu maksudnya J ni mestilah 1/2, 3/2, 5/2. Sebabnya 2 kali ni campur ni akan dapat akan dapat nombor yang genap lah, even number. So ini mencadangkan bahawa kita kena ada consider satu lagi jenis angular momentum. Okay, satu lagi benda yang berkaitan lah dengan putaran ni. Okay, so kita daripada situ sebenarnya apa yang kita boleh analogikan, walaupun bukan sebenarnya berlaku dekat dalam tu, tapi analogi tu penting untuk kita memahami, kita memodelkan apa yang berlaku di dalam atom tu. Okay, jadi kita anggap kita ada proton kat tengah ni kan, dan dia ada elektron. Okay, so far kita hanya mengambil kira elektron tu berputar, rotates kan, sama ada arah ini ataupun arah macam ni kan. Jadi kat situ wujudlah dia punya angular momentum L. So maknanya putaran elektron mengelilingi proton, analogi dia ialah analogi Earth around the Sun. Okay, so as dia rotates around the Sun, dia juga rotate dengan diri dia sendiri, sama ada begini ataupun arah lawan jam. Maknanya itu ialah kita panggil spin. So dia punya spin. Okay, kat situ kalau tadi ialah putaran di mengelilingi proton, iaitu diwakili sebagai angular momentum, orbital angular momentum L, dan dia ialah vektor. Kita juga consider spin tu sendiri. Spin dia mengelilingi. So sambil dia mengelilingi, dia juga mengorbit. Okay, so kita panggil spin dia punya putaran pada paksi sendiri ialah sebagai S spin angular momentum. Jadi dalam satu sistem ni kita ambil kira kedua-dua angular spin, angular dan which is orbital dan spin angular momentum. Jadi kita akan dapat total angular momentum is equal to orbital angular momentum campur dengan spin angular momentum. Okay, dan dia punya magnitude untuk total momentum ni ialah bersamaan dengan J, this is total momentum. Darabkan ni. So ini nilai dia. Dan kalaulah J ni bersamaan dengan L plus half, contoh J ialah L campur setengah.
Ini bermaksud sebab putaran kita baca ni. So apabila dia berputar, elektron ni rotates, orbit mengorbit, kita buatlah mengorbit pada arah ini. Kalau dia mengorbit ni, dia punya L dia arah ni. So dan kalau dia punya spin dia ialah setengah, maksudnya dia spin up. Spin up maksudnya dia berputar arah gini. So kita boleh ambil lah ini spin up dan ini ialah putaran. So ini spin up, ini spin down. Jadi kalau dia spin ke atas, spin up, so dia berputar kan gini kan. Dan dia juga berputar dengan sekitar, so ini ialah proton. Susah cakap. Ini proton. So sambil dia berputar dan mengelilingi pada arah ni, ini bermaksud spin tu dengan L tu searah. Kalau J bersamaan dengan L tolak setengah, maksudnya dia berputar macam ni. Berputar tu. Dia berlawanan arah lah, anti paralel. So maknanya kat sini kita dah ada satu benda baru, iaitu putaran elektron. Walaupun sebenarnya elektron tu tak berputar pun macam tu. Ini ialah analogi. Alright, so dan maknanya kita akan dapat satu lagi quantum number yang keempat, iaitu spin quantum number. Jadi dekat sini itu yang menyebabkan, sebab kita ada spin quantum number ni, dia diberikan oleh components of spin of angular momentum pada paksi Z. So kita ambil paksi Z je lah. Paksi Z. So dia boleh sama ada dia spin up ataupun spin down. Spin up ataupun spin down. So maknanya arah spin tu ke atas, tapi putaran ni ikut ni lah. Putaran dia punya spin dia. Ni. Kalau spin down, putaran dia gini. So spin quantum number ni mana yang ni? Ni ialah spin quantum number dan dia hanya boleh bernilai setengah dan negatif setengah. Ada dua nilai sahaja yang dibenarkan. Berbeza dengan sebelum ni. L kan, contoh L. L boleh kosong hingga N tolak 1. Kan, ingat ML boleh kosong, plus minus 1 dan seterusnya sehingga plus minus L. Kan. N boleh daripada 1 sehingga tak tahu lah berapa kan. Jadi sekarang MS ialah boleh plus minus half. Dia tak boleh bernilai 0, 1, 2, 3. So itu ialah spin quantum number dan dia punya magnitude dia ialah sama dengan setengah ataupun negatif setengah h bar. Dan magnitude of the spin, sebab kalau dia spin kalau dia berputar arah ni, contohlah putar arah ni, dia ada dia punya spin dia sendiri, which is dia punya magnitude of the spin angular momentum ialah bersamaan dengan nilai ini. Jadi awak compare kan dengan saya nak awak compare dengan LZ. Dengan L sama dengan berapa H bar. Ini pula sama dengan berapa H bar. Bandingkan dengan orbital angular momentum. Lepas tu dia punya magnetic moment sama juga, maknanya dia juga bertindak macam satu lagi. Sebelum ni kita dah ambil analogi bahawa satu elektron yang berputar pada proton, kita boleh anggap dia macam satu needle. So maknanya ini ialah satu needle campur dengan satu lagi needle kecil lagi kat sini. So itu ialah dia punya moment untuk spin elektron tu, which is negatif 2 point. So ini ada kenapa itu susah, ada banyak benda yang kita missing kan dalam ni kan, tapi kita terima je lah dia punya nilai dia. So sebab untuk angular momentum, orbital angular momentum, kita ada ni kan, nilai E bahagikan dengan 2m
LZ kan. Okay, compare balik yang situ. Tapi ini untuk spin, khas untuk spin dan nilai dia dan interaction yang berkaitan dengan spin ni diberi oleh yang ini. Okay, jadi kita ada set empat set quantum number, iaitu principal quantum number, orbital quantum number, magnetic quantum number which is magnetic, dan terakhir sekali ialah spin. Okay, so spin ini menjelaskan kenapa ada double macam ni. So ada spin up, ada spin down. Spin up, spin down. Maknanya untuk setiap satu ml tu kan, untuk setiap magnetic quantum number tu ada dia punya spin dia sendiri. Maknanya split lagi dua. Okay. Tu menunjukkan ada spin tu boleh menjelaskan kenapa ada splitting of double tu. Double. Okay. Kita tengok contoh. Calculate the interaction of energy for an electron in L0 state in zero magnetic field. Okay. So untuk L, kalau L kosong, dia ialah dia punya ml yang dibenarkan apa je? Kosong lah kan. So maknanya untuk state L0, kalaulah atom diletakkan dalam magnetic field, so katalah ini ialah state L0 lah. Kalau kita letakkan dalam magnetic field, dia tak boleh split kepada 3 sebab yang dibenarkan hanya ml kosong je kan. Maknanya ini tak boleh wujud. Okay. Tak boleh wujud. Tetapi kita ingat kan, untuk ml, so walaupun ml sama dengan kosong, ms ada spin. So maknanya spin boleh split kepada 2. Spin up dan spin down. Okay. Macam tu kan. Jadi nak kira berapakah splitting tu. Okay. Alah, sibuk je lah. Okay. So splitting ni kita boleh kira. Okay. Splitting ni. Okay. So splitting tu bersamaan dengan, okay. So kita lukis elok sikit. Okay. So ini ialah energi yang asal. Okay. Dot. Splitting ke atas dan splitting ke bawah. Okay, so ini ialah bersamaan dengan U equal to mu ZB. Dan pastikan ini untuk spin. Untuk spin elektron. Jadi kita buat gunalah yang ini. Okay, ini untuk spin elektron. Okay, so kira dan dia melibatkan up ataupun down kan. Half plus half, plus half dengan minus half. Okay, jadi kita kira dan kita dapati mu sama dengan mu b, okay, ialah 2 Tesla dan kita akan dapat plus minus 1.16 kali 10 kuasa negatif 4 elektron volt. Ini bermakna splittingnya ialah tambah 1.16 kali 10 kuasa negatif 4. Maksudnya apa saja nilai energi kat sini kita kena tambahkan. Dan satu lagi ialah kita kena tolakkan. Okey, kali 10 kuasa negatif 4. Okey, jadi macam manakah untuk menaikkan dia punya sekejap. Okay, so ini kalau nilai dia punya magnetic field dia 2 lah kan. Kalau kita biarkan, kalau kita tak kirakan magnetic field dia tu, kita ambil je ni dan kita biarkan dalam bentuk B. Jadi maksudnya kat sini, okay, so semakin tinggi magnetic field, semakin besar dia punya apa tu splitting. Itulah idea dia. Kalau macam 2, maksudnya splitting dia ada macam tu lah. Jadi kalau magnetic field meninggi, dia akan jadi semakin besar. Okey. Jadi itu ialah tentang elektron spin. Okey, wujudnya elektron spin ni disebabkan oleh dalam eksperimen dia nampak ada pemisahan berdua-duaan. Kan maknanya double. Okey, itu kita panggil sebagai anomalous Zeeman effect. Kalau even number
Kalau nombor ganjil, line tu berpecah kepada nombor yang ganjil, kita panggil dia normal Zeeman effect. Kalau dia split kepada nombor genap, kita panggil dia anomalous Zeeman effect. Dan anomalous Zeeman effect tu disebabkan oleh electron spin up and down. Okay. Alright, so that's all for 5.5. We will go to the 5.7, 5.6, many electron atoms and exclusion principle.